Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 20 Julai 2023. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor bagi membantu siasatan dakwaan rasuah dalam isu pelombangan unsur Nadir Bumi REE di SIG Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu Menteri Besar Kedah itu dipanggil berhubung surat tular di internet yang didakwa ditandatanganinya. Jelasnya SPRM juga sudah memanggil 12 saksi untuk dirakam percakapan selain turut mengesan beberapa individu dari China yang dikatakan membuat pelaburan perlombongan REE tersebut. Dalam perkembangan sama, beliau turut menegaskan pembukaan kertas siasatan dakwaan rasuah itu tiada kaitan dengan pilihan raya negeri PRN yang bakal berlangsung pada 12 Ogos depan. Terdahulu, SPRM membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melewatkan isu perlombongan REE di SIG. Perlombongan bahan berkenaan dipercayai dilakukan secara tidak sah serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengemukakan bukti dokumen ditandatanganinya bagi meluluskan pelupusan hutang peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit. Merupakan sebahagian dokumen perjanjian Assignment for Financial Service Reserve Account FSRA terkait jaminan kerajaan kepada Felda. Melalui kenyataan itu, Anwar turut melampirkan dokumen 3 muka surat yang ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dan Felda dengan Amanah Raya Trustee Berhad pada 27 Jun lalu. Justru beliau mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memohon maaf atas fitnah yang dilemparkan kepadanya. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kewangan MOF turut mengesahkan bahawa perjanjian FSRA tersebut telah ditandatangani Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada tarikh tersebut. Semalam, Muhyiddin menuntut Anwar untuk mengemukakan bukti bahawa beliau menandatangani surat atau dokumen meluluskan pelupusan hutang peneroka Felda selepas Anwar mendakwa pelupusan hutang itu gagal dilaksanakan sewaktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mencampuri urusan pendakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor berhubung pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948. Beliau menambah perkara yang melibatkan isu institusi diraja di negara ini seharusnya tidak disentuh oleh mana-mana pihak termasuk ahli politik. Jelasnya kerajaan di bawah pimpinannya tidak sesekali melakukan perbuatan salah guna kuasa kepada mana-mana pihak termasuk pembangkang. Anwar dan juga pengurusi Pakatan Harapan PH menjelaskan beliau juga tidak menggunakan akta hasutan untuk mengambil tindakan ke atas pihak tertentu yang mengkritik dan mencaci beliau. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata majoriti penuntut institusi pengajian tinggi IPT berpeluang menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di 6 negeri terlibat pada pilihan raya negeri PRN susulan kebanyakan universiti sudah selesai mengadakan peperiksaan dalam tempoh tersebut. Tambahnya, pada tarikh pengundian yang ditetapkan 12 Ogos itu, kebanyakannya pelajar juga sudah berada di kampung masing-masing. Sebelum ini, media melaporkan Universiti Utara Malaysia UUM dan Universiti Malaysia Pahang UMP antara universiti yang terkesan dengan penetapan tarikh pengundian tersebut. Yang di-Pertua Majlis Program Pelajar MPP kedua-dua universiti itu menjelaskan UUM bakal memulakan peperiksaan hujung bulan ini hingga pertengahan Ogos, manakala UMP akan mengadakan pengambilan baharu bagi pengajuan peringkat diploma ketika pelaksanaan PRN. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Wisma Putra melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington mengesahkan setakat ini tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat dalam insiden tembakan rambang yang berlaku di Cass Strait, Auckland, New Zealand hari ini. Berdasarkan laporan awal, seorang lelaki bersenjatakan senapang patah melepaskan tembakan rambang dan setakat ini merenggut 2 nyawa serta mencederakan 6 orang yang lain.
Menurut kenyataan itu juga, penembak rambang tersebut dilaporkan mati di tempat kejadian. Wisma Putra turut memaklumkan rakyat Malaysia yang memerlukan sebarang bantuan konsular boleh berhubung dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington. Seorang pengasuh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas pertuduhan membunuh bayi perempuan berusia 6 bulan minggu lalu. Tertuduh Tan Wau Ching, 51 tahun, mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Magistrate S. Punita. Pertuduhan terhadap wanita itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan atau penjara sehingga 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, hendaklah dihukum sebat tidak kurang 12 sebatan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 5 Oktober depan bagi sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Pada Sabtu lalu, seorang bayi perempuan dilaporkan meninggal dunia ketika dirawat di Unit Rawatan Rapi Pediatrik PICU Hospital Raja Permaisuri Bainun selepas 2 hari dalam keadaan koma. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian bayi terbabit disebabkan kecederaan di kepala akibat objek tumpul. Berdasarkan siasatan, suspek menjaga bayi terbabit sepenuh masa sejak Mac lalu kerana kedua ibu bapa mangsa bekerja di Australia. Beralih ke berita luar negara, seorang wanita hamil dan bayi dalam kandungannya terbunuh selepas truk pikap yang dinaiki terbalik kerana melanggar seekor alligator yang sedang melintas jalan di daerah Rufio, Texas kemarin. Truk tersebut dinaiki Gabriel Brew, 33 tahun bersama seorang lagi penumpang dewasa dan 3 kanak-kanak. Pejabat Sherif daerah Rufio berkata pasukannya bergegas ke lokasi kemalangan melibatkan sebuah truk pikap dan seekor alligator sekitar pukul 5 pagi waktu tempatan. Menurut jurucakap Jabatan Keselamatan Awam Texas, Harold Mallory, Brew dibawa ke hospital di Tar Victoria sebelum disahkan meninggal dunia sekitar pukul 5.45 pagi waktu tempatan. Bagaimanapun, usaha menyelamatkan bayi dalam kandungannya gagal manakala 4 mangsa lainnya cedera akibat kemalangan itu dijangka pulih tidak lama lagi. Kejadian puting beliung telah memusnahkan gudang utama syarikat farmaseutical terkemuka Pfizer di Utara Carolina. Dalam satu kenyataan, syarikat farmaseutical Pfizer mengesahkan bahawa kompleks tersebut telah rosak akibat puting beliung yang berlaku di sekitar kawasan Rocky Mount. Bagaimanapun, tiada kecederaan serius dilaporkan susulan bencana alam itu, malah kesemua kaki tangan telah dipindahkan. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan memaklumkan kerosakan tersebut konsisten dengan puting beliung EF3 dengan kelajuan angin sehingga 240 km sejam. Sementara itu, beberapa penduduk tempatan turut mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital berdekatan untuk menerima rawatan lanjut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Malaysia Airlines Berhad MAB dijadual menerima pesawat pertama Boeing 7378 pada Ogos ini. Syarikat penerbangan itu memberitahu ia akan menambah secara beransur-ansur pesawat 7378 kepada 25 buah menjelang 2026. Ketua Pegawai Eksekutif Penerbangan Malaysia Aviation Group MAG Ahmad Luqman Muhammad Azmi berkata pengalaman pesawat 7378 baru pada Ogos ini menetapkan standard baharu dalam perjalanan udara. Menurut MAB, ketibaan pesawat B7378 baharu merupakan sebahagian daripada rancangan pemodenan armada MAG. Jelasnya, reka bentuk kabin pesawat itu telah direka dengan teliti untuk meningkatkan keselesaan penumpang. Logo WOW diletakkan semula untuk mencerminkan keazaman syarikat penerbangan itu bergerak ke hadapan dengan penuh keyakinan dan bertenaga. Secara keseluruhan, kumpulan MAG kini memiliki sebanyak 100 pesawat melalui anak syarikatnya Malaysia Airlines, Firefly, Maswings dan Mas Cargo.
Jenama kereta dari Amerika Syarikat Tesla secara rasminya dilancarkan di Malaysia dengan memperkenalkan sebuah model kenderaan elektrik EV iaitu Model Y bagi pasaran Malaysia. Model kenderaan utility sukan SUV itu didatangkan dengan 3 varian iaitu Model Y RWD berharga RM159,000, Model Y Long Range AWD RM246,000 dan Model Y Performance AWD dengan harga RM288,000 telah dibuka dengan tempahan sejak beberapa hari lalu melalui laman sesawangnya. Model ini hadir dengan ruang kargo berkeluasan 2,100 liter, berbumbung kaca, mempunyai ciri keselamatan yang baik, autopilot dan sistem penapisan udara HEPA selain mampu memuatkan 5 orang dalam satu masa. Dalam pada itu, Tesla turut melancarkan stesen pengecasan pantas atau Supercharge Station pertama di Malaysia iaitu di Pusat Membeli Belah Pavilion Kuala Lumpur serta merancang untuk menambah bilangan stesen pengecasan tersebut ke seluruh negara. Kita ke berita sukan. Kapten skuad Kuala Lumpur City KL City Paulo Josue berharap rakan sepasukannya untuk segera melupakan kemulut dalaman dan mengekalkan momentum bagi aksi final Piala FA menentang Johor Darul Takzim JDT Sabtu ini. Tambahnya dia percaya tekanan pasti memuncak buat barisan pemain memandangkan bukan mudah untuk meraih keputusan positif ketika bertemu JDT terutama apabila bertandang ke laman keramat mereka. The City Boys sebelum ini dilihat tidak mempamerkan aksi dan momentum yang konsisten dalam saingan Liga Super apabila gagal meraih sebarang kemenangan sejak 4 perlawanan lepasan kali terakhir meraih 3 mata penuh ketika menewaskan Seri Pahang 4 Jun lalu. Untuk rekod sejak dikendalikan oleh Boyan Hodak, KL City berjaya mara ke pentas final kejohanan bola sepak buat kali ketiga berturut-turut selepas Piala Malaysia edisi 2021 dan Piala AFC tahun lalu. Liverpool telah bersetuju dengan perjanjian bernilai 12 juta pound atau 70.7 juta ringgit selain bonus untuk menjual Jordan Henderson kepada kelab Arab Saudi Al-Ittifaq. Pemain tengah Liverpool itu dipercayai telah mencapai persetujuan lisan dengan kelab itu yang kini diuruskan oleh bekas rakan sepasukan di Anfield, Steven Gerrard untuk menikmati gaji bernilai 4.1 juta ringgit seminggu atau 4 kali ganda berbanding sekarang. Henderson, 33 tahun sebelum ini dilaporkan tidak mahu berpindah bagi mencerahkan peluangnya beraksi pada pusingan akhir Euro 2024. Menyertai Liverpool dari Sunderland pada 2011, Henderson menjadi kapten kelab selepas Gerrard berpindah ke MLS pada 2015. Dia melakukan 492 penampilan dalam semua pertandingan, memenangi Liga Perdana Inggeris, Liga Juara-Juara, Piala Kelab Dunia, Piala FA dan Piala Liga. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 21 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nevin Majil, salam sejahtera dan jumpa lagi.